اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kehendaknya dihimpunkan kita pada malam ini sekali lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pada perhimpunan malam ini Allah Taala memberi keberkatan, manfaat untuk diri kita, mengambil ilmu, butir-butir ilmu supaya dapat menyuluh jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang ni muka surat 3. Ni semua banyak kitab ni kan? Okey. Okey, jadi secara kita ulang balik sikit secara mafhum, hukum akal yang kita pelajari ni dalam ilmu tauhid ini paling penting sekali. Ya. Saya dah cerita pada pengajian lalu apa ta'rif hukum, apa ta'rif akal. Ya. Apa ta'rif hukum, apa ta'rif akal. Jadi hukum akal dipecah kepada 3. Jadi akal kita yang hukum. Akal mana yang dikehendaki dengan akal? Akal inilah akal yang zuhir daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya akan ceritakan esok macam mana di madrasah saya. Jemputlah semua yang ada di sini, hadir di madrasah saya, ada buat Maulidur Rasul dan pengijazahan Satariyah. InsyaAllah saya akan ceritakan kenapa akal. Kan, jadi mana yang nak menghukum sesuatu benda ni akal. Jadi akal hukum sama ada benda tu wajib. Pada pengajian lalu saya dah terangkan apa dia yang wajib, ma la yutasawwaru bil aqli adamuhu. Perkara yang tak tergambar pada akal kita akan ketiadaan. Hakikat dia akal kita mesti hukumkan ada atau sungguh. Macam mana ada? Seperti sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Akal kita kata hukum ada. Ada macam mana? Kenyataan dia, sesiapa yang Allah Ta'ala bukakan hijab, kita akan reti. Mana? Nih di diri kita, qudrat, iradat, kehendak, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita mendengar. Kenapa kita mendengar? Kerana adanya sifat pendengar. Kita melihat. Kenapa kita melihat? Kerana adanya sifat pelihat. Kita hidup. Kerana apa? Kerana adanya sifat penghidup. Tapi panggil doktor yang paling pakar sekali atas dunia ni, cuba belah biji mata kita, cuba belah telinga kita, cuba belah badan kita, cari nyawa, cari sifat pelihat, cari sifat pendengar. Boleh tak? Tak boleh cari. Mati hidup balik tak jumpa. Tapi benda tu ada tak? Kenapa? Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala pada diri tiap-tiap kita ni ada ni. Kita yang tak sedar. Betul tak? Jadi siapa yang hukum? Akal yang hukum. Satu. Atau benda tadi yang bangsa sungguh. Sungguh, macam mana sungguh? Seperti ada Allah Ta'ala, wujud. Ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala ni sungguh di hati kita mengatakan, ya Allah Ta'ala ada. Tapi siapa bisa melihat wujud Allah Ta'ala? Seorang pun tak bisa tengok wujud Allah Ta'ala. Tapi yakin tak kata Allah Ta'ala terwujud? Yakin. Kenapa yakin? Sebab ada alamat. Mana alamat dia? Makhluk. Ini sebagai pembuktian tentang kewujudan Allah Ta'ala. Bandingan dia macam listrik. Wujudnya arus listrik. Kenapa kita yakin kata wujud arus listrik? Sebab switch berbuka, ada wire. Kalau switch tutup atau wire tak ada, tak apa, kita pegang tempat tu tak apa. Tapi kalau ada switch berbuka, ada wire, tembaga dah keluar, kita tak berani pegang. Orang tanya, kenapa ni? Tak berani pegang. Ada listrik. Tengok ke listrik? Tak tengok arus listrik. Tapi yakin tak kata wujud arus listrik? Tu orang panggil wujud listrik ada pada pemikiran, tiada ada pada pandangan. Sungguh tak kata listrik tu wujud? Sungguh. Tak boleh dinafikan. Tapi nampak tak? Tak nampak. Begitulah tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Lah ni kita mengaji, cari keyakinan tentang wujudnya Allah. Bukan kita nak cari Tuhan tak jumpa. Faham? Okey. Siapa yang hukum tu? Akal yang hukum. Jadi bermakna wajib. Jadi saya ulang sekali ta'rif wajib. Perkara yang tak tergambar pada akal kita akan ternapi. Hakikatnya akal mesti hukum ada atau hukum sungguh. Ada atau sungguh. Dua masalah. Okey, habis.
Ini kita masuk pula kepada benda mustahil. Mustahil pada akal ni pengajian malam ni ya. Jadi kita tengok sebagai ulangan balik lah supaya kita ingat. Okey, mustahil. Mustahil daripada perkataan istihalah. Istahala yastahilu istihalatan fahuwa mustahilun. Tasrif istif'al. Okey, mustahil. Apa makna mustahil? Mustahil kalau bahasa Melayu kita terjemah sesuatu yang tertegah. Sesuatu yang tertegah, yang tak ada atau tak sungguh pada Allah Ta'ala. Tak ada ataupun tak sungguh. Okey, tengok. Perkara, tengok tarikh ya pada kitab. Perkara yang tiada tergambar pada akal. Ya, akal ni akal yang diterangi dengan cahaya hidayat Allah Ta'ala. Akal tak tergambar pada akal akan adanya benda ni tak ada. Apa maksudnya? Maka hakikatnya akal mesti menghukumkan akan tiadanya benda ni tak ada. Seperti lemah Allah Ta'ala. Itu mustahil. Jadi kalau kita belajar mustahil, bermakna lemah Allah Ta'ala tu tak ada pada Allah Ta'ala. Tiada pada Allah Ta'ala. Atau sungguh, mana tak sungguh. Seperti apa? Sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu orang panggil sungguh. Tak sungguh ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa saya letakkan macam tu? Nanti ke depan kita akan belajar martabat-martabat sifat. Nafsiyah, martabat dia hal ataupun amrun i'tibari. Ke depan tak jumpa lagi, tak sampai lagi. Sifat salbiyah, martabat dia ma'dum. Sifat ma'ani, martabat dia mawjud. Sifat ma'nawiyah, martabat dia hal. Semua satu-satu saya akan ke depan. Tu yang misal jadi macam ni. Kalau tak ada, tiadanya saya ambil lemah. Sebab dia lawan sifat ma'ani. Qudrat, lawan dia lemah. Betul tak? Qudrat, satu sifat yang mawjud. Lepas tu, sifat salbiyah, wahdaniyat. Allah Ta'ala. Lawan dia, bersekutu. Yang bersekutu tu orang panggil mustahil. Mustahil tertegah atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nanti orang tanya, kalau kita dah belajar yang pertama sifat wajib, yang pertama wajib, yang kedua mustahil. Nanti orang tanya, sifat mustahil itu sifat Allah ke? Dah kita belajar macam ni kan? Sifat mustahil sifat Allah. Yang ni yang membawa jadi perbahasan perkelahian satu ketika dahulu yang mengatakan mustahil itu qadim. Sebab dia mengatakan mustahil itu sifat Allah. Kalau sifat Allah bermakna Allah Ta'ala itu lemah. Allah Ta'ala itu ada sekutu. Mustahil bukan sifat Allah. Yang Allah bersifat wajib, Allah Ta'ala bersifat istihalatul mustahil. Faham? Apa makna istihalatul mustahil? Tertegah benda mustahil. Tertegah benda mustahil itu sungguh. Macam saya kata, lemah mustahil atas Allah Ta'ala. Tak lemah tambah tak, atau orang panggil istihalah. Tak lemah wajib tak? Wajib tu tak lemah. Tak lemah tu bermakna berkuasa. Sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak lemah. Yang lemah tu mustahil. Yang tak lemah tu orang panggil istihalatul mustahil. Kenapa kita belajar mustahil? Kalau dah macam tu, awak tak buh istihalatul mustahil? Kenapa buh mustahil? Dia nak cerita macam ni. Nanti kita bila mengaji ilmu hakikat, sampai satu tahap nanti bila belajar ilmu hakikat, Allah Ta'ala ni, sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk, Allah Ta'ala tu kanzan makhfi, rahsia yang tersembunyi. Tak ada siapa yang hukum Allah Ta'ala wujud qidam baqa. Walaupun sememangnya Allah Ta'ala memang wujud qidam baqa. Qudrat iradat ada pada Allah Ta'ala, tapi tak ada siapa yang hukum. Fa'ahbabtu an urafa, aku kasih, aku suka bahawa aku dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa aku jadikan makhluk? Liya'rifani, supaya mengenal makhluk tadi akan daku. Jadi Allah Ta'ala nak memperkenalkan. Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia. Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala jadikan alam semesta. Jadi yang berkuasa Allah, yang lemah tu ke siapa? Yang lemah tu ke kita. Yang berkehendak itu Allah, yang terpaksa tergagah itu siapa dah? Kita. Yang berilmu itu Allah, yang jahil itu siapa dah? Kita. Kita yang jahil. Oh, dia kata ni ngaji sampai tinggi ni, profesor ni.
Tak kira lah profesor ke tak profesor ke, hakikat dia kita ni kenyataan pembuktian tentang ilmunya Allah Ta'ala. Kita tak ada apa pun. Kalau Allah Ta'ala ambil ilmu yang ada pada diri kita, gaib tak? Jahil kita. Jadi kita ni duduk pada makna jahil, walaupun hebat pada pandangan makhluk. Tapi bagi pandangan orang-orang arif billah, dia memandang semua yang ada pada kita sebagai pembuktian tentang sifatnya Allah Ta'ala. Bukan ada lain. Kita gagah. Gagah setara mana gagah kita? Dulu waktu muda-muda tanya sama dia ni, gagah ni. Betul kan? Lah ni sakit badan macam-macam. Betul tak? Mana gagah kita saya tanya? Tak ada pun. Jadi Allah Ta'ala bagi nyatakan kepada kita supaya otak kita berfikir. Bermakna, yang mustahil tu perginya ke kita. Yang wajib tu perginya ke Allah Ta'ala. Jadi tak terpisahlah di antara Khalik dengan makhluk. Boleh pisah ke Khalik dengan makhluk? Khalik tu Allah, makhluk tu kita. Kesan tapak kaki harimau boleh pisah tak daripada diri harimau? Kalau kita berjalan jumpa kesan tapak kaki, yakin tak kesan tapak kaki itu menceritakan tentang wujudnya harimau? Yakin kan? Tapi adakah kesan tapak kaki itu diri harimau? Boleh terkam orang, kesan tapak kaki boleh terkam orang ke? Tak boleh. Tapi kita reti tak? Oh, yang ni ada harimau besar ni, tengok kesan tapak kaki dia kata. Kita pun ambil iktibar, beringat di otak kita, yakin wujud yang bernama harimau yang bersifat garang. Okey. Kita balik rumah. Standby ke ambil senapang ke? Siapa yang ada senapang? Jangan pisah, hadap-hadap tak ketahuan. Kena. Tu yang dalam kehidupan kita ni, kita tak mengaji macam ni, tak belajar, kita hidup ni hadap hidup, kita syok diri sendiri sampai masa roh ke garah ni, sampai ni ada lubang bawah halkum kita ni. Oh baru Allah, aku tak ada beramal, aku tak kenal Tuhan, ya Allah. Ni nak mati dah ni. Nak buat apa boleh ketika tu, saya tanya. Tak ada apa dah, bawa lah mana yang ada. Sebelum roh kita sampai ke garah, bagi sedar benda ni. Kan? Bagi sedar. Siapa kita? Siapa Allah? Mana boleh dipisahkan di antara Khalik dengan makhluk? Kita bukan Allah, tapi tak lain daripada dia. Apa makna tak lain daripada dia? Tak lain daripada kenyataan pembuktian wujudnya dia, bersifatnya dia, bernamanya dia, berbuatnya dia. Tu. Jadi kita memandang diri kita rasa insaf, rasa rendah diri, rasa apa semua. Tu orang yang kenal Tuhan. Kalau tidak kita sombong tak? Sombong kita. Terus terang. Oh, dia kata rajin ke masjid, rajin ke surau. Dia bukan di situ. Baguslah pada dia buat maksiat kan, bagus di situ. Tapi masih lagi tak kenal, mengaji lagi. Ini kita nak balik nak menghadap Allah Ta'ala. Okey. Jadi kenal mana mustahil. Jadi mana mustahil ni, mana sifat yang tertegah atau tak ada atau tak sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis di mana kenyataan bagi sifat mustahil ni? Semua pada makhluk. Yang Allah Ta'ala wujud, yang tak wujud tu kita. Ni wujud. Nampak ni semua ada datang ke surau ni. Wujud juga, tapi wujud kita wujud aridi. Wujud mendatang. Dulu tak ada, sekarang baru ada. Mak kita lahirkan, baru kita ada. Ada kita sampai masa ajal kita. Tak ada balik kita, mati kita. Mana kata wujud yang sebenarnya kita? Tak ada pun. Allah Ta'ala tu qidam. Yang ada permulaan itu kita. Allah Ta'ala tu baqa, yang ada kesudahan tu kita. Allah Ta'ala tu mukhalafah, yang ada menyerupai itu kita. Sebab apa kita ada menyerupai? Sebab kita jirim, kita Arab. Faham? Ni jirim. Baik itu orang boleh serupakan. Besar macam gajah, dia kata. Boleh tak kita serupakan? Badan kawan ni besar macam gajah. Tiba-tiba dia kata, bodoh macam lembu. Boleh kita serupakan orang. Sebab semua ni tak terlepas daripada jirim dan arad. Allah Ta'ala boleh kita nak serupakan? Allah Ta'ala bukan jirim, Allah Ta'ala bukan arad. Macam mana kita nak serupakan Allah Ta'ala? Tak boleh nak serupakan Allah Ta'ala. Kan? Tak boleh nak serupakan Allah Ta'ala. Okey, begitulah kiasan kita mengaji. Bawa lah seterusnya. Nanti semua kita akan belajar satu persatu sifat ni. Cuma ni saya nak terangkan apa dia benda mustahil, misal dia macam mana. Okey, habis. Yang ketiga, sifatnya harus pada akal. Apa makna harus pada akal?
Harus pada akal, iaitu perkara yang tergambar pada akal kita. Yang tergambar pada akal kita akan patut ada atau patut tiada. Patut ada, patut tak ada. Sama ada perkara itu ada seperti adanya ilmu kita dan tiadanya ilmu kita. Atau sungguh seperti ada kita dan tiada kita. Itu misal benda ada atau benda bahasa sungguh. Patut ada. Okey. Ni yang hadir malam ni. Yang hadir malam ni mengaji. Saya pun cerita-cerita. Patut tak yang datang ni Allah Ta'ala bagi faham semua apa yang saya sebut? Patut. Patut tak Allah Ta'ala bagi yang datang ni seorang pun tak faham apa benda yang saya sebut? Patut. Terserahlah Allah Ta'ala nak bagi. Bukan saya yang bagi ilmu. Saya boleh bagi ilmu ke? Saya tak boleh bagi ilmu. Saya bercakap ya. Alayyal qira'ah wa 'alallahil futuh. Atas aku baca. Atas Allah Ta'ala nak buka. Harus Allah Ta'ala bagi kepahaman semua ni. Harus Allah Ta'ala tutup kepahaman. Pening Ustaz cerita macam mana, dia kata. Kami tak faham langsung. Contoh. Patut tak Allah Ta'ala bagi, hari ni kita berniaga, Allah Ta'ala kata, ni aku bagi untung banyak hari ni. Kita pun dapat untung banyak. Patut tak Allah Ta'ala bagi, tak ada untung langsung. Ikut dia, barang dia. Harus tak Allah Ta'ala? Akal kita hukum harus tak? Harus. Patut tak Allah Ta'ala bagi kita sehat? Patut Allah Ta'ala bagi kita sakit? Patut Allah Ta'ala bagi kita mulia? Patut Allah Ta'ala bagi kita hina? Patut Allah, segala-gala dia. Jadi kalau macam, kenapa Allah Ta'ala, kenapa belajar sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ni? Supaya kita sedar. Tadi, Allah, makhluk. Yang diharus ni orang panggil perjalanan kehidupan kita. Faham tak perjalanan kehidupan kita? Hari ni berjalan turun tangga, tersilap pijak, tergolek, jatuh ke bawah, patah tangan. Allah, dia kata, aduh, aku main mengaji dah ni, dia kata, buat benda baik, patah tangan lagi, dia kata. Nak kata apa? Mereka buat maksiat, tak ada apa pun. Yang kita buat baik, kena. Tak ada apa. Itu yang dalam hadis Nabi kata, man lam yurda biqada'i walam yasbir ala bala'i fala yattakhidh rabban siwa'i. Barang siapa tak sabar dengan ujian aku, tak redha dengan qada aku, carilah Tuhan selain daripada aku. Ada ke Tuhan selain daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Tak ada sengap. Kita memandang, yang ni ketentuanmu atas aku, ya Allah. Aku Alhamdulillah. Selesaikan cara yang terbaik. Macam mana cara syariat dia? Tak ada duit. Pergilah bekerja. Kenapa kita hingga-hingga sangat? Pergi kerja cari duit. Tak ada ilmu, mainlah mengaji. Kan? Orang hina kita, kita buatlah baik supaya orang sama-sama sama-sama memuliakan kita, kita memuliakan orang lain memuliakan kita. Betul tak? Jadi mana sifat yang harus tak? Patut Allah Ta'ala bagi, patut Allah Ta'ala tak bagi. Jangan kata, ni aku yakin, aku janji yakin, dia kata nak bagi tu, nak bagi ni. Nak pelihara raya banyak ni. Nak pelihara raya sekali ni apa? Yakin nak bagi tu, yakin nak bagi ni, yakin benda apa? Tahukah lagi? Tahukah lagi benda yang akan berlaku? Jangan kata yakin. InsyaAllah kami akan buat. Yang tu tak apa. Saya seronok dengar. Tapi kalau kata yakin kami akan buat macam ni, yakin kami akan buat macam ni, pembohong. Pembohong, terus terang saya cakap. Sebab dia mendahului ketentuan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kami akan usahakan macam ni, macam ni, macam ni. Okey, bagus. Kenapa? Segala benda yang akan berlaku harus tak? Harus. Allah Ta'ala nak bagi, nak berlaku, harus Allah Ta'ala tak bagi. Kita nak kata apa? Okey, nampak ya? Yang ni kita belajar dah 3 hukum akal. Ke depan kita akan belajar satu persatu. Okey. Habis. Jadi mana soalan apa? Misalnya seperti ada ilmu kita, ada ilmu atau orang panggil benda ada. Ni, kenapa kita ada ilmu? Kerana adanya sifat pengetahuan yang Allah Ta'ala letakkan pada diri kita. Sifat pengetahuan. Sebab itu bila orang bercakap, ilmu kita masuk. Kerana ada sifat tersebut. Patut tak Allah Ta'ala letakkan sifat ni pada diri kita? Atau patut Allah Ta'ala cabut sifat ilmu tu pada diri kita? Boleh kalau Allah Ta'ala cabut sifat ilmu pada diri kita, macam orang gila. Orang gila tubuh ada, tapi sifat ilmu tak ada. Sifat berkehendak ada. Sampai masa dia nak makan, tangan dia macam ni, nak makan. Tapi dia tahu tak
Dia tak tahu. Sifat ilmu tu tak ada. Cakap dah berpuluh kali pun dia tak reti. Okey, benda ada, itu benda ada. Ataupun seperti ada kita. Ada kita ni. Harus tak ada kita, harus tak ada. Ada ni orang panggil benda bangsa sungguh. Abandin, mana ada Abandin? Abandin tu di mana ada Abandin? Nak tunjuk tak boleh, ada Abandin ni tak boleh tunjuk. Boleh tunjuk ke? Saya tunjuk, itu dada dia. Saya tunjuk situ, itu kepala dia. Saya tunjuk tu kaki dia. Mana ada Abandin? Tapi sungguh tak Abandin ada sekarang? Ya, sungguh. Kenapa? Dia keseluruhannya yang kita nampak, pakai serban hijau, pakai jubah tu, ada pen merah kat sini. Yalah, tak Abandin. Nampak tak? Sungguh tak benda tu? Sungguh. Nak tunjuk wujud tak boleh. Jadi wujud Abandin ni harus tak? Harus. Dulu sebelum mak dia kandungkan dia, mana kita tahu nak ada atas dunia ke tak ada ke, kita pun tak tahu. Sampai masa mak dia mengandungkan dia, lahir atas dunia. Ni ke depan tak tahu sampai umur berapa Allah Taala nak bagi, kita pun tak tahu. Lah ni ada. Sampai masa ni tak ada dah dia kata. Tak kata apa? Harus tak? Harus. Benda itu yang panggil perjalanan kehidupan. Allah Ta'ala bagi, yang wajib tu di Allah, yang mustahil tu di kita, yang dia harus tu perjalanan kehidupan kita. Pandanglah apa yang berlaku dalam kehidupan. Jangan sekali-kali kita kecewa dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan atas diri kita. Tak usahlah kita nak berdengki dengan orang lain. Tak puas hati orang tu, tak puas hati orang ni. Siapa kita? Ketentuan perjalanan kehidupan ni masing-masing dah ada tak? Masing-masing dah ada dah. Allah Ta'ala tentukan dah. Ni macam ni dia kata. Yang ni pula, macam di perjalanan. Dah ada siap dah. Sampai masa berlakulah satu. Cuma tinggal lagi, sedar tak kita? Macam ni ya Allah, kamu tentukan aku macam ni. Alhamdulillah ya Allah. Malam ni kami dapat ke surau, dapat mengaji. Banding. Buat maksiat. Siap-siap. Malam esok kita rancang nak keluar kat mana? Keluar jam besar dia kata. Keluar dekat jam besar, kita tunggu pukul 12 malam, bila loceng berbunyi, tengok bunga api. Sebelum tu ada konsep-konsep, nyanyi-nyanyi. Jangan ya, malam esok jangan pergi. Siapa yang menyambut tahun baru, ini perayaan yang disambut oleh orang-orang Kristian untuk meraihkan dewa Janus. Januari itu daripada perkataan Janus. Jadilah Januari. Dewa gerbang masa yang akan, dia ada dua kepala, menghadap ke masa akan datang dan menghadap muka dia masa yang telah lepas. Dewa ni disembah 56 tahun sebelum Masihi lagi oleh Kaisar. Bila sampai bulan 1 je, Januari masuk, dia akan meraihkan, sehingga diraih jadikan satu perayaan di seluruh dunia. Yang kita orang Islam pun sama-sama seronok. Ting 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 bunyi pukul 12 malam, bunyi mercun. Siapa yang kita raihkan? Siapa yang kita seronok dengan siapa sebenarnya? Tu kita mengagungkan dewa Janus. Boleh batal syahadah tu. Perlukah orang Islam keluar-keluar beramai-ramai macam tu? Allahu Akbar. Jangan kita suruh kita pula jadi kepala sebagai mak ayah ni, anak kita kecil lagi, tengok mercun, kata jom esok kita. Jahil. Jahil. Jangan macam tu. Dan insya-Allah mana saya jemput semua yang ada di sini hadir di madrasah saya. Kita akan adakan maulid pada malam esok. Maghrib di sanalah. Maulid, lepas maulid kita ada sembahyang, makan. Lepas tu ada pengijazahan satariyah, amalan tarekat satariyah. Siapa-siapa yang nak ambil, siapa yang tak nak ambil pun tak ada masalah. Kan? Jadi kita adakan pengisian, mudah-mudahan kita nak mengelakkan benda-benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Ni kita tak sedar banyak yang boleh rosak tu. Boleh rosak akidah kita. Jangan benda besar yang kita sambut, yang kita raikan, yang kita agungkan, yang kita seronok sangat bila awal tahun baru. Satu dunia ni, bukan di Malaysia saja ni. Allahu Akbar. Jangan kita kekang masalah. Okay, saya jemput semua insya-Allah, siapa-siapa. Bawalah perempuan pun tak ada masalah, boleh hadir. Perempuan pun ramai insya-Allah. Okey, habis ya. Ada soalan pada mazhab wajib, mustahil, harus. Kalau ada soalan boleh tanya. Inilah penimbang dia ke depan.
Wajib ada 20, mustahil ada 20, satu harus. Jadi 41. Yang 41 inilah terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah. InsyaAllah di muka surat berapa di belakang kita akan cerita makna La ilaha illallah. Kita akan cerita satu persatu nanti sifat-sifatnya. Okey. Kalau tak ada soalan kita terus. Hukum adat lah ya. Hukum adat. Jadi bila kita belajar hukum akal dalam tauhid, lebih bagus atau lebih baik kita memperkemaskan hukum adat juga. Kenapa? Kalau kita tak faham hukum adat, yang tu menyebabkan ni banyak tak? Puak-puak ustaz yang mengaji kat luar negara yang hukum kata, patut kan? Nabi Muhammad dia kata lahir dalam keadaan tangan mana disujud, tangan isyarat ke langit. Bolehkah Nabi Muhammad macam tu? Dia kata bodoh, bercakap orang bodoh. Bodoh kenapa saya kata bodoh? Sebab mereka tak erti hukum adat. Adatnya tak berlaku macam tu, tapi pada akal harus tak? Ikut pada akal Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan macam tu, boleh ke? Boleh ya. Itu yang kadang mereka menolak benda, tak logik dia berkata, tak logik. Ada yang satu tu dia kata, adakah Nabi Muhammad umur 52 tahun tiba-tiba berkahwin dengan Siti Aisyah umur 9 tahun? Dia kata, dia kata tak boleh. Itu Tok Wan tu, dia kata. Nisbah kepada Siti Aisyah, Tok Wan dah tu. Punya bodoh bercakap. Sepatutnya dia tak boleh berfikir macam tu. Kan? Benda kalau Allah Ta'ala nak jadikan, harus tak pada akal kita? Pada akal kita tu harus. Pada adat, ya mungkin jarang berlaku. Ada berlaku, tapi payahlah kan. Payah nak berlaku. Orang umur 9 tahun kahwin dengan orang umur 52 tahun. Tapi pada akal kita boleh tak? Ikut dia, barang Allah Ta'ala. Ikut dia nak jadikan macam mana. Yang ni kira logik akal. Yang tu jadi masalah. Sebab kita tak mempelajari hukum adat. Tok Dala pacak tongkat dia dekat sungai. Dia kata buaya tak ada. Sampai sekarang buaya tak ada. Tok Dala tu boleh buka pondok. Sungai Dala, kalau biasa pergi pondok Dala, sungai besar, tepi pondok, asal ada buaya. Tok Dala pergi dekat tu, dia pacak, wahai buaya semua, pergi jauh daripada sini. Dia kata, sekarang aku nak buka pondok di sini, murid-murid aku nak mandi kat sini. Dia kata. Tok Dala petani. Petani, bukan sungai petani. Petani Thailand. Sampai sekarang sungai ni air payau. Biasa ada buaya lah. Sampai sekarang tak ada. Budak-budak dalam mandi di sungai tu. Pelajar-pelajar. Pada akal kita, logik ke pacak tongkat buaya boleh lari? Tak logik kan? Tak logik lah. Tapi pada akal harus tak? Pada adat dia mustahil. Tapi pada akal dia harus ikut dia. Ikut dia, barang dia. Jangan kita menghukum. Belajar macam yang mana hukum akal, yang mana hukum adat. Okey, jadi kita tengok macam mana hukum adat. Hukum adat iaitu menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Contoh, sabitkan satu perkara, ada hangus dengan sebab ada api. Menyabitkan hangus dengan sebab ada api. Itu adat. Adatnya bila bakar hangus tak? Menyabitkan putus bila ada hiris dengan pisau. Bila hiris dengan pisau, adat dia kata putus. Tapi akal dia kata tak semestinya. Nabi Ibrahim dibakar tak hangus, Nabi Ismail dihiris tak putus. Pada akal itu hukum harus. Tapi pada adat, yang tu wajib. Bila bakar wajib hangus, bila potong wajib putus. Itu adat. Jadi bagi beza yang mana adat, yang mana akal. Jangan pakai semata-mata logik. Boleh ke dia kata? Boleh ke? Ingat, wajib, mustahil, harus pada adat, tiga-tiga ni semua duduk dia harus pada akal. Nanti kita akan belajar kan, dah belajar wajib, mustahil, harus pada akal kan. Nanti kita akan belajar juga wajib, mustahil, harus pada adat.
Tiga-tiga ni semuanya duduk di mana? Harus pada akal. Wajib pada adat, harus pada akal. Mustahil pada adat, harus pada akal. Harus pada adat, harus juga pada akal. Jadi bagi reti. Jangan kita pakai logik akal kita mengaji, pegang hadis dah, pegang apa semua. Oh, semua yang lain, oh ini penipu ni, kata ni, semua tak betul ni. Dah kita bodoh, tak mengaku bodoh, ni orang panggil bodoh sombong. Tak usah sembang-sembang hadis lah. Malah kita nak dengar. Kan? Dah kepahaman dia dengan cara nafsu macam tu. Ulama-ulama buat tu cukup hebat dah zaman dulu dah. Tiba-tiba kita baru 4-5 tahun yang mengaji. Bising. Tak payahlah. Manusia macam ni tak perlu layan. Orang gila. Cuba kita tengok. Jangan kita tertipu. Okey, jadi kita tengok balik. Satu perkara, mana menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain, atau menafikan dia daripadanya. Tiada hangus dengan sebab tiada api. Tak hangus lah kalau api tak ada, kita tak bakar, tak hangus lah benda tersebut. Adat dia macam tu. Tapi boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan api tak ada, tapi hangus juga? Boleh. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan, harus tak pada akal kita? Terserah atau Allah Ta'ala nak jadikan. Tadi kita dah belajar hukum harus pada akal kan. Okey. Dengan berhajat kepada berulang-ulang coba. Tengok ta'arif dia. Dengan berhajat kepada berulang-ulang coba. Macam mana berulang-ulang? Sekali makan kenyang, 2 kali makan kenyang. Oh, adat hukum kalau makan 2 pinggan kenyang. Tengok kali makan ubat sekali sehat. Makan ubat kali kedua sehat. Adat hukum makan ubat sehat. Adat hukum. Adapun akal tak tentu. Kalau akal Allah Ta'ala kata, hang makanlah ubat banyak mana, aku tak nak bagi sembuh, tetap tak sembuh. Betul tak? Tetap tak sembuh. Buatlah tikam macam mana, Allah Ta'ala kata, aku tak nak bagi tembus, ikut dia, barang dia tetap tak tembus. Tapi adat kata ya, kalau ditikam kena tembus. Itu bagi beza. Jadi bagi orang yang mengetahui macam ni, dia ada sempadan tak? Ada sempadan. Sempadan macam mana? Kita nak takut apa lagi dengan benda? Jangan takut. Tapi kalau tak takut pun, jangan terlampau berani sangat. Kan Nabi kata, kalau kamu nampak musuh di depan sana, jangan kamu hadap mereka. Itu syariat. Tapi kalau kamu dah berhadap dengan depa, tak boleh nak lari dah, hadap je lah. Hadaplah musuh kamu. Sebab apa? Tauhid kita ada. Tapi syariat dia, jangan cari masalah. Betul tak? Kalau ada racun di depan ni, takkan kita kata, racun tak memberi bekas, atau enggak main racun. Tergolek kita, berbuih mulut. Tapi di hati kita, i'tiqad, racun memberi bekas tak? Racun tak memberi bekas. Kalau Allah Ta'ala kehendaki dia mudarat atas diri kita, ya, tumbang kita. Allah Ta'ala kehendaki terminum racun, Allah Ta'ala kata, kamu tak mati. Tak mati kita. Tapi syariat dia kena ada. Apa ada syariat dia kena ada? Dah tahu benda racun, dah tahu benda ni bahaya, kita buat juga. Ni ambil pisau, tikam dada aku. Pisau tak memberi bekas. Gila kita. Tapi dia i'tiqad kita pegang tak? Pisau boleh memberi bekas tak? Pisau sikit pun. Peluru boleh memberi bekas kan? Tak memberi bekas. I'tiqad. Saya suruh i'tiqad, bukan suruh sebut di mulut. Tapi kalau ada orang tembak, menerap kita. Saya boleh silap menerap juga. Betul tak? Syariat dia, syariat. Kena jaga nyawa. Itu yang kita kata, orang panggil ilmu ada, kita boleh hukum. Sama tengah ya, jalan. Tengok ulama letakkan, cukup cantik dah. Okey, jelas ya? Yang ni orang panggil hukum adat. Banyaklah hukum adat. Nah. Kan? Bila kahwin dapat anak. Tapi ada yang tak kahwin dapat anak. Siti Maryam tak kahwin, tapi dapat ada anak. Harus tak pada akal kita? Kalau Allah Ta'ala nak jadikan, ikut dia, barang dia. Tapi adat dia, kalau nak ada anak, dia kena kahwin. Adat dia. Adapun akal dia, harus. Yang tu. Kita bagi beza di antara yang mana hukum adat, yang mana hukum akal. Okey. Habis. Hukum adat berkisar kepada 4. Dia mesti ada 4.
Apa dia? Menambatkan ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu yang lain. Menambatkan ada sesuatu dengan ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu. Mana sesuatu yang lain lah? Seperti ada hangus dengan sebab ada api. Itu adat. Mana tambatkan hangus dengan sebab adanya api. Itu adat. Adapun akal dia, ada api pun kalau Allah Ta'ala kata tak hangus, dia tetap tak hangus. Allah kata tak hangus, dia tetap tak hangus. Yang tu. Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, menambatkan tiada sesuatu dengan sebab tiada sesuatu. Mana sesuatu yang lain lah? Seperti tiada hangus dengan sebab tiada ada api. Tak ada hangus dengan sebab tak ada api. Itu adat. Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak jadikan api tak ada, tiba-tiba hangus? Ikut dia, barang dia. Allah Ta'ala nak jadikan hangus, tapi api tak ada, barang dia. Itu orang panggil tambat. Tambat tiada sesuatu dengan sebab tiada sesuatu yang lain. Mudah. Yang ketiga, menambatkan ada sesuatu dengan sebab tiada sesuatu yang lain. Seperti ada sejuk dengan sebab tiada selimut. Adat dia kalau tak ada selimut, musim sejuk, sejuk tak kita? Itu adat. Tapi boleh tak? Ada tak mana tiada selimut? Tapi Tuhan tak sejuk. Anak kita zaman sekarang tengok. Musim hujan, aircon buka, kipas buka. Kita tak tahan. Bukan zaman kita membesar tu bukan jenis macam tu. Mereka tahan. Selimut tak ada tapi relax. Tak pakai baju tidak. Bukan zaman kita tak. Ya, sebab itu saya kata, adat dia bila tak ada selimut, dia kena sejuk. Tapi ada yang tak selimut tak ada tapi tak sejuk. Ada sejuk dengan sebab tiada selimut. Kalau ada selimut pun kadang sejuk. Macam mana? Demam. Saya ada demam sekali dulu yang kena tahan kat hospital. 3 lapis dengan baju lagi, 3 lapis selimut dalam badan macam ni. Selimut 3 lapis dah. Patutnya adat dia dah 3 lapis dengan baju sejuk lagi, kena panas sama peluh. Tapi tak ada. Masuk ke ayak baru. Lega dah kita. Tak masuk air badan kita tu menggigil. Kenapa ya? Yang tu orang panggil adat. Yang keempat, menambatkan tiada sesuatu dengan sebab ada sesuatu yang lain. Tak ada. Yang ini tiada sejuk dengan sebab ada selimut. Itu adat. Tapi ada sejuk walaupun ada selimut. Macam saya tadi kata demam. Boleh tak? Jadi akal kata harus walaupun ada selimut. Tapi hang sejuk, Allah Ta'ala kata menggigil terus. Jadi yang mana adat, yang mana hukum akal. Jadi bagi beza. Jadi diri tambat. Jadi adat ni dia kena tambat. Tambat dengan keadaan persekitaran kita. Kalau akal yang hukum. Kalau adat ni mesti kena ada benda. Macam mana? Yang macam tadilah, nak putus, adat dia kena ada pisau. Tapi boleh tak Allah Ta'ala jadikan tak ada pisau tapi putus? Boleh. Orang dulu, ni ayah saya ceritalah, adalah belah-belah bagan datuk tu. Dia sembelih lembu. Macam tarik atas besi, kering. Lepas tu dia katalah, lembu ni nak buat makan atau tak nak makan, dia kata. Orang kata ikut. Dia tarik tangan dia ni, sembelih dengan tangannya, putus lembu. Lepas tu dia pacak pisau, dia kata, jangan sudi-sudi saya, dia kata. Tinggal balik yang yang ni adat dia, tangan boleh putus lah. Ni dengan ni. Adat tak boleh putus. Tapi kalau akal dia, patut dah kalau Allah Ta'ala nak jadikan. Ikut dia. Barang dia.
Tapi dia ada ilmu lah. Cuma saya nak cerita yang mana adat, yang mana akal. Yang adat, yang pisau kreng tarik tadi tak putus. Yang akal nih. Bagi ada beza. Boleh faham ya? Habis. Dia mesti kena kira persekitaran kita. Habis. Hukum adat pecah pada berapa? Ada 3. Apa dia? Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Macam mana? Seperti wajib pada adat. Seperti apabila baka pasti hangus. Itu wajib pada adat. Bila baka wajib kata hangus. Bila makan wajib kata kenyang. Boleh tak? Akal hukum bila makan wajib kenyang? Tak boleh. Akal kata tak wajib, tak tentu. Tapi kalau adat, bila makan 3 pinggan, kenyang tak? Nah, wajib kenyang lah. Kalau tak kenyang juga hantu raya tu. Ada lah. Ada masalah. Okey. 1. Jelas tak? Yang kedua, mustahil. Seperti ada buah tanpa ada pokok. Buah ada, pokok tak ada. Mustahil tak? Mustahil pada adat. Tapi pada akal harus. Siapa dia? Siti Maryam. Kan Siti Maryam ni bila apa mak dia nak anak laki-laki, tiba-tiba dapat anak perempuan. Dia bagi anak perempuan ni kepada Nabi Zakaria, dinamakan dengan Maryam. Siti Maryam ni dididik daripada kecil dah, dia tak bercampur dengan orang. Dia disediakan di loteng ni, satu tempat dia bersuluk. Suluk, berzikir apa semua. Bila sampai masa Nabi Zakaria datang tengok, bagi makanan apa semua. Hari tu dia datang, tengok ada buah. Buah pula, buah di luar musim. Di musim tu tak ada. Tapi buah tu ada. Dia kata, min aina laki hadza? Daripada mana kamu dapat ini? Siti Maryam kata, qalat huwa min indillah. Qalat huwa min indillah. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang bagi. Mana pokok dia? Tapi buah ada tak? Pada adat itu mustahil, tapi pada akal harus tak? Harus. Kita ni duduk susah, tiba-tiba Allah Ta'ala nak bagi jadi jutawan, boleh tak? Boleh. Ikut dia. Allah Ta'ala kata, abang ni jadi jutawan besar. Jutawan besar. Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak jadikan? Tak boleh. Ikut dia, barang dia. Kan? Nampak tak? Pada akal tu memang, pada adat itu mustahil. Tapi pada akal harus tak? Pada akal harus. Mana pada adat kita kata mustahil lah. Kita pun kerja, umur kita dah banyak ni dah, kerja kita pun dah. Boleh nak jadi kaya ni? Ikut dia lah kalau Allah Ta'ala nak jadikan. Kan tak? Mustahil. Okey. 2 misal. Dan yang ketiganya harus pada akal. Macam mana? Seperti kenyang dengan makan banyak atau sedikit. Makan banyak baru kenyang. Harus Allah Ta'ala nak bagi. Makan sedikit. Ada orang setengah orang makan sedikit sepinggan. Guru saya dulu, orang Indonesia mengajar saya, setengah pinggan. Ada setengah lagi dia ditinggalkan. Dia tak makan. Macam cara mujahadah dia, sikit dia makan. Tapi dia dah kenyang lah. Kita kata Allah sikitnya makan. Kan? Jadi pada adat harus Allah Ta'ala nak bagi. Harus. Jadi tengok bawah, sekalian hukum adat di atas 3 ni, wajib, mustahil, harus, dan wajib aridi. Dalam ni misal wajib aridi. Macam mana wajib aridi? Dan wajib aridi. Ada tak ta'liq saya buat ta'liq wajib aridi dalam kitab yang tuan-tuan? Ada tak? Ada? Tak ada? Tak ada? Ada? Wajib aridi ialah tiap-tiap perkara yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasul, dan tiada janji seksa dan pahala padanya. Tetapi perkara itu tetap dan pasti, seperti mati, kiamat. Perkara yang diputuskan oleh Allah Ta'ala bukan ada janji seksa, bukan ada janji pahala, tapi benda itu pasti. Macam kematian. Kematian kita. Yang ini bukan wajib pada adat, bukan wajib pada akal,
bukan wajib pada adat, tapi harus pada akal. Hari kiamat harus tak pada akal. Iktibar janji Allah Ta'ala dalam Quran itu pasti. Adapun pandang kepada diri benda tersebut, patut Allah Ta'ala nak jadikan kita hidup. Allah Ta'ala kata, yang ni hidup, dia kata tak mati-mati dah. Dunia tengah kiamat, hang terapung ke mana pusing ah. Hang ronda lah mana-mana. Nanti dihimpun balik dia kata. Patut tak kalau Allah Ta'ala nak buat? Benda tak berlaku pun. Saya kata benda berlaku tak? Takkan berlaku pun. Tapi kalau seandainya Allah Ta'ala nak jadikan macam tu, boleh tak? Ikut dia, barang dia. Tu orang panggil wajib aridi. Wajib kata mati itu pasti tak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang mati, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kan? Tapi adakah benda tu pandang satu sudut, tu orang panggil hanya wajib. Wajib tu wajib apa orang panggil? Wajib aridi. Wajib pendatang. Wajib pendatang tu termasuk di dalam hukum harus pada akal. Bermakna boleh tak Allah Ta'ala tak matikan dia? Boleh ikut dia. Boleh tak dunia tak kiamat? Jangan pandang janji Allah Ta'ala dalam Quran. Kalau pandang janji Allah Ta'ala dalam Quran, pasti tak kiamat tu? Ya pasti, saya pun tak menafikan. Tapi kalau pandang kepada hukum harus pada akal, patut Allah Ta'ala nak jadikan dunia ni akan kiamat, patut Allah Ta'ala tak jadikan dunia tak akan kiamat sampai bila-bila. Tapi iktibar janji Allah dalam Quran, ya pasti. Memang dunia akan kiamat. Bukan saya kata tak ada kiamat. Dunia tu ada kiamat. Patut tak Allah Ta'ala nak kekalkan kita dalam syurga? Patut tak Allah Ta'ala kata, setakat ni sahajalah nikmat syurga, hampa aku hidupkan balik. Jalan balik macam biasa. Boleh tak? Ikut dia lah, barang dia. Tapi ada tak akan berlaku tak benda tu? Tak akan berlaku. Kenapa tak akan berlaku? Sebab janji Allah Ta'ala dalam Quran kata khalidina fiha abada, kekal mereka itu dalam syurga abadan, selama-lama dia. Cuma nisbah kepada akal kita bercakap macam ni. Faham? Wajib aridi. Wajib aridi bahasa Arab ya, mendatang. Abang Din, wajib ada sekarang tak? Wajib ada tak sekarang Abang Din? Wajib. Tapi wajib apa? Aridi. Bukan wajib akli. Sebab apa? Ada dia mendatang. Dulu bukan ada ni. Dia mak dia lahirkan, ni ada. Ni ada sekarang. Itu ke depan kita tak tahu. Bila ajal kita berubah jadi tak ada pula. Mati kita. Okey. Jelas tak? Ini wajib. Jangan pula kita bersembang dengan orang cara syariat. Aku tak ada, aku kosong, fana. Cuba lempang sekali. Sakit tak? Ada dia kata. Tadi kata tak ada, kata. Ni lempang sakit. Jangan bercakap. Hukum bagi reti simpan ilmu dalam dada. Jangan benda-benda ni ibaratkan dengan mulut. Kalau lempang tak ada itu okey lah. Kalau ada, aduh, ni tak jadi kerja ni, tak faham. Ya? Tak faham hukum. Sekalian hukum adat di atas dan wajib aridi, yakni mendatang itu termasuk di bawah hukum harus pada akal. Dia ni harus pada akal ya. Bukan wajib, nak kata wajib tak boleh. Kita wajib ada? Tak wajib ada. Kalau mengaji ni wajib dapat ilmu tak? Tak wajib dapat ilmu. Tapi bila kita belajar-belajar dapat ilmu. Ilmu yang dapat tu jadi wajib tak? Wajib, tapi wajib aridi. Mendatang. Hukum adat dan wajib aridi itu termasuk di dalam hukum harus pada akal. Tengok pecahan dia macam mana ulama buat. Cukup cantik. Okey ya? Jelas. Ada soalan? Takat ni. Ya? Okey. Muslimat, kalau ada soalan. Jelas ya? Okey. Kalau tak ada kita terus. Dalam kitab tu ada tak hukum syarak? Ada tak? Tak ada kan? Ada? Wajib, sunat, haram, makruh, harus ada? Okey, ada. Ada kita baca. Hukum syarak. Ini tambahan nota ya. Tambahan nota. Kau nak baca. Sebenarnya tambahannya ni bukan kitab. Dia sebenarnya kena faham tiga ya. Hukum akal dah belajar dulu. Lepas tu hukum adat dah belajar, hukum syarak. Sebenarnya hukum syarak ni mengaji dalam ilmu fiqh, dia bukan dalam ilmu tauhid. Cuma saya bubuh sini nak cerita hukum. Hukum ada berapa? Ada 3.
Akal, adat, dan hukum syara'. Saya ingat baca sendirilah tambahan nota yang saya buat di situ. Okey ya. Zat dan sifat. Zat dan sifat. Ini kita nak bahas ke depan. Saya datangkan awal-awal penjelasan dia dulu. Nanti bila kita sampai masa kita bahas, kita dah reti dah benda-benda tu. Zat ni bukan zat besi, zat apa semua, bukan. Zat tu diri. Zat tu diri. Dan sifat. Okey. Zat dan sifat. Okey, kita tengok ta'rif zat. Zat ialah benda yang membawa diri sendiri. Apa maksud kata membawa diri sendiri? Yang tiada menumpang kepada benda lain. Sesuatu yang tak menumpang kepada benda lain, itu dipanggil zat. Macam mana? Tengok zat kita. Mana zat kita? Ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itu zat kita. Sebab diri kita ni tak tumpang kepada benda lain. Adapun tinggi kita, putih kita, pandai kita, itu kena tumpang tak? Itu kena tumpang di jirim. Itu dipanggil sifat. Yang bawa diri sendiri, yang tak tumpang kepada benda lain, itu dipanggil zat. Ni zat meja. Mana zat meja? Ni semua benda ni meja. Adapun sifat dia 4 segi, ada tajam-tajam ni, kan? Boleh kita bergerak macam ni. Ini sifat meja. Faham? Sebab 4 segi ni tumpang tak? Tumpang di meja. Tak ada 4 segi kalau tak ada diri meja. Kalau yang ni ada tayar, ada steering dia, ada enjin dia, boleh panggil meja tak dia? Tak boleh panggil meja, dia kena panggil kereta. Jadi mana zat mudah ambil ringkas, ialah benda yang membawa diri sendiri, yang tak tumpang kepada benda lain. Zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala, diri dia sendiri. Dia tak tumpang kepada benda yang lain. Itu orang panggil zat. Jadi zat, tengok kotak tu, pecah pada 2. Zat, ada kotak pecah 2 tu, tengok bawah. Zat nisbah kepada Allah Ta'ala ialah bukan jirim. Zat Allah Ta'ala tu bukan jirim. Apa makna jirim? Jirim benda yang boleh dibahagikan. Ni jirim tak ni? Jirim. Jirim, dia ada pecah. Sama ada jirim tersebut, ada ni semua ni ke depan ni. Saya akan terangkan nantilah, saya tak sebut. Jadi mudah kita kata Allah Ta'ala tu bukan jirim. Ni benda yang boleh bahagi. Zat Allah Ta'ala bukan boleh dibahagi-bahagi. Nanti orang tanya macam mana zat Allah Ta'ala tak boleh bahagi? Sebab zat Allah Ta'ala bukan jirim. Sebab itu zat Allah Ta'ala kita nak serupakan dengan benda lain. Boleh tak? Tak boleh. Dia tak ada bandingan. Terbayang di otak kita zat Allah Ta'ala macam tu. Itu bukan lagi. Itu khayalan kita yang dimainkan oleh syaitan. Jadi pegang zat Allah Ta'ala bukan jirim. Nak mati nanti, ada gangguan tak? Ada gangguan. Gangguan tersebut, nak mati tersebut, tak usah fikir apa dah. Jaga zikir kita. Allah, 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 Allah. Atau Allahu, Allahu, Allahu. Pegang dia. Laisa kamitslihi syai'un. Selagi boleh bayang. Sebab yang dibayang-bayang ni, macam itu jirim dan arad, itu boleh kita bayang. Masin, kita boleh bayang tak? Durian boleh bayang. Ni sekarang bukan musim durian. Tapi di otak kita terbayang tak durian? Lepas tu rasa durian, terbayang tak? Kan? Terbayang rasa. Tapi rasa kita tak boleh nak ni. Cuma terbayang. Jadi yang Allah Ta'ala tu bukan jirim, yang Allah Ta'ala tu bukan arad. Selagi di otak kita boleh bayang-bayang ketika kita nak mati, yang tu bukan Allah. Jaga zikir kita. Jaga zikir. Ilmu kena ada. Ilmu tak ada Allah, takut nak mati ni. Khatir sangat, bahaya. Yang di situ kita sangkut, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang ni kita lepas, Allah Ta'ala nak bagi kita di mati kita ni, Allah Ta'ala bagi kenyataan ni ketika kita hidup tengah segar-segar ni. Tengah segar ni Allah Ta'ala bagi terbuka satu jalan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya nak kata pasti tak, tapi mudah-mudahan itu jalan
yang Allah Ta'ala nak, kebaikan yang Allah Ta'ala nak nyatakan kepada diri kita. Okey, faham sekarang ya? Jadi bila sebut saja zat Allah Ta'ala, bukan jirim. Bukan benda yang boleh dibahagikan. Habis zat Allah Ta'ala macam mana kalau bukan jirim? Tengok di luar kotak. Ia ada pada pemikiran, tiada pada pandangan. Zat Allah Ta'ala ni ada pada pemikiran. Pada pandangan ada tak? Pada pandangan tak ada. Sebab itu kita jangan cari zat Allah Ta'ala. Memang mati hidup balik pun kita tak jumpa zat Allah Ta'ala. Jawapan ni biasa ditanya tak? Imam Abu Hanifah bila ditanya, bila dia berbahas dengan Dahri, tok guru dia kalah dah. Dia kata ni aku nak berbahas. Dahri tanya apa? Saya ambil cerita ringkas. Dahri tanya, wahai budak, ketika Imam Abu Hanifah budak lagi masa tu. Wahai budak, dia kata, Tuhan kamu ada tak? Ada, dia kata. Tunjukkan bukti Tuhan kamu ada. Macam mana kamu sembah Tuhan? Dia kata, tak nampak pun. Okey. Jawapan dia ada pada air susu. Dia bawa segelas susu. Jawapan ada pada air susu ini, dia kata. Dia tanya Dahri, wahai Dahri, hang yakin tak dalam air susu ni ada minyak? Dahri kata, ya, yakin. Sekarang tunjukkan minyak dekat saya. Tunjukkan minyak. Hang boleh lihat tak minyak dalam air susu? Tak boleh lihat kan? Bila air susu, kita minyak tak nampak. Tapi yakin tak kata wujudnya minyak? Yakin. Tak percaya masak susu tadi, dia keluar minyak tak? Atau santan? Tak percaya masak santan tu akhirnya keluar minyak tak? Bermakna yakin tak ada minyak dalam air santan atau air susu tadi? Yakin. Tapi nak tunjuk, nak tengok boleh tak? Tak boleh. Begitulah kiasan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah Ta'ala ni, wujudnya Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala ni ada pada pemikiran, bukan pada pandangan. Jadi diri air santan tadilah pembuktian tentang wujudnya minyak. Diri makhluk keseluruhan inilah pembuktian tentang wujudnya Allah Ta'ala. Lah ni, pandang kepada makhluk, yakin tak kata wujudnya Khalik? Sudahlah. Bukan saya nak suruh cari Allah. Belajar tauhid nak cari wujud Allah. Itu yang saya kata mati hidup balik pun kita tak jumpa. Tapi yakin tak sekarang kalau saya tanya, Allah Ta'ala yakin tak wujud? Yakin. Pandang di makhluk, pandang di diri kita. Cukup yakin sangat dah. Dalam badan kita ni ada nyawa tak semua ni? Semua ada nyawa ni. Tidak tak datang ke surau lah. Orang baca Yasin kat kita dah. Tapi siapa biasa tengok nyawa? Tadi kata yakin ada nyawa. Siapa biasa tengok nyawa? Cari doktor yang pakar. Nak tengok, saya nak tengok nyawa saya macam mana, dia kata. Suruh belah badan kita. Belah pakai pitau. Tak ada, tak jumpa. Tapi yakin tak? Ini yang boleh bergerak, yang boleh bercakap, boleh melihat, boleh mendengar. Inilah alamat pembuktian tentang wujudnya nyawa. Hari-hari Allah Ta'ala bagi dekat kita. Tapi kenapa kita tak berfikir? Sepatutnya tauhid kita dah ada dah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal Tuhan, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Punca dia apa? Punca tak mengaji. Situ ya. Tapi kalau Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah Ta'ala tunjukkan jalan dia. Kita bersungguh-sungguh nak dapat, Allah Ta'ala buka. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuk jalan-jalan kami nak kembali kepada Allah Ta'ala tu macam mana. Okey, faham ya? Yang tu zat nisbah kepada Allah Ta'ala. Okey, sekarang kita tengok tepi dia. Zat nisbah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Kita zat juga ni. Selain daripada Allah Ta'ala. Apa bab zat selain daripada Allah Ta'ala? Tengok anak panah bawah. Zat selain daripada Allah Ta'ala, orang panggil jirim. Jirim lah. Tak buat situ jirim. Jirim pecah kepada dua. Jauhar pardi, jauhar murakkab. Ada dua jirim ya. Di luar tu. Jirim atau jauhar. Kedua-duanya adalah seperti golok dan parang. Jirim pun orang panggil, jauhar pun orang panggil. Cuma jauhar ni dipecah pada dua. Jauhar fardi, jauhar murakkab. Golok dengan parang benda sama tak? Sama ya. Kalau orang petani panggil bajak. Tempat kita panggil bajak bendang. Tapi kalau golok ke, bajak ke, parang ke, benda sama ya. Okey.
Yang kita nisbah zat, nisbah kepada kita jirim. Mana jirim ni? Benda yang boleh bahagi. Okey. Jirim pecah kepada dua, ada jauhar fardi, ada jauhar murakkab. Tengok jauhar fardi saya bahas. Jauhar fardi apa dah? Sesuatu yang tiada terima bahagi seperti atom atau roh. Atom benda halus, zarrah bahasa Arab apa panggil zarrah? Bahasa sains panggil zarrah ya, zarrah dia kata. Kalau zarrah kalau bahasa Arab dia. Itu boleh bahagi tak? Tak boleh bahagi. Selalu saya bagi misal pada pen. Zaman dulu, zaman saya mengaji pondok dulu, orang panggil pen rotring. Pen rotring itu orang lukis plan lah. Biasa orang lukis plan guna pen tu. Halus ya. Okey. Ambil pen rotring tu, titik dekat kertas. Titik sekali ya. Titik angkat. Ambil gunting atas titik tersebut. Tebelah dua tak titik? Tak ada. Gaib titik. Hilang titik. Kenapa? Tu orang panggil jauhar fardi. Dia tak boleh nak bahagi dah. Dia tak terima bahagi. Roh, jauhar fardi. Terima bahagi tak roh? Roh tak terima bahagi. Orang kecil manis kena tetak kaki, potong kaki dia. Oh, kurang dah nyawa aku, dia kata. Sampai ke lutut dia boleh letak, potong lah. Mana ada nyawa lah. Sampai masa Allah Ta'ala nak ambil, habis lah. Bukan orang putus jari, buat kerja kena mesin tebu, putus jari. Allah, sikit kurang nyawa aku dah, dia kata. Habis dah putus jari. Mana ada macam tu. Benda bukan boleh bahagi. Itu orang panggil jauhar fardi. Allah Ta'ala bukan jauhar. Atom ke, zarrah ke, roh ke, apa ke. Allah Ta'ala bukan macam tu. Yang kedua, jauhar murakkab. Apa makna jauhar murakkab? Juga dinamakan dengan jisim, iaitu yang boleh terima bahagi seperti tubuh kita. Tangan kita, jari kita ni cincang. Banyak tak? Hiris, halus jari kita ni. Boleh tak? Boleh. Dipanggil jauhar murakkab. Allah Ta'ala bukan jauharul fardi, bukan jauhar murakkab. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala bukan benda tu. Yang kita nisbah zat kepada kita sama ada jauhar fardi atau jauhar murakkab. Itu kita. Roh kita jauhar fardi, tubuh kita jauhar murakkab. Murakkab tu mana bersusun. Rambut kita nak belah tak boleh, tapi potong boleh potong. Jauhar murakkab dah tu. Murakkab. Okey. Ini bagi kenal benda dulu. Belum kita belajar sifat-sifat 20, nanti kita kenal benda dulu. Nanti bila kita mengaji, nanti istilah dia kita senang. Okey. Sekarang kita dah faham ya, itu pengertian zat. Jadi zat Allah Ta'ala jangan dibayang-bayang. Dia ada pada pemikiran, tak ada pada pandangan. Kita nak pergi ke tandas, tolak pintu tandas berkunci. Ketuk-ketuk berbunyi. Kat dalam tandas tu berbunyi. Jadi bermakna yang dalam tandas tu ada, kita kata ada orang. Ada ni ada di mana? Ada pada pemikiran sahaja, bukan pada pandangan. Pada pandangan yang kita nampak pintu tandas sahaja. Betul tak? Ke nampak orang dalam tandas? Tak nampak pun ya. Yang kita nampak pintu tandas. Tapi yang dalam tandas itu bukan tentu orang lagi, jin ke apa ke, kita pun tak tahu. Betul? Jadi ada tu ada di mana? Ada di pemikiran, bukan pada pandangan. Ini bahasa dia kalau insya-Allah ke depan kita mengaji dipanggil dengan amrun i'tibari. Kan? Okey? Jelas tak? Okey, habis. Sifat, okey, habis dah kita belajar. Itu pengertian zat. Pengertian zat. Kemudian yakni pengertian sifat. Apa weh? Ke? Cukuplah sebab sampai stesen dah. Sampai stesen. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya, insya-Allah muzakarah. Jelas tak? Yang ni penting tahu istilah-istilah dia. Bila kita mengaji nanti agak laju, kita faham benda dah. Ni zat dengan sifat pun tak boleh nak beza. Apa zat? Apa zat macam mana zat? Bagi kenal benda dia, ta'rif dia tu satu persatu dah ada dah. Kita cerita. Jadi ke depan kita nak bahas sifat. Hari ni kita bahas zat. Banyak tu kita bahas hukum akal, hukum adat,
Lepas tu pengertian zat. 3 masalah malam kita bahas. Hukum akal pecah di berapa, hukum adat pecah di berapa. Lepas tu yang kita bahas pengertian zat, pengertian sifat. InsyaAllah kita akan bahas pada pengajian yang akan datang. InsyaAllah. Jadi setakat tu yang dapat saya sampaikan. Jadi sebelum daripada itu saya jemput sekali lagi. InsyaAllah yang mana ada kelapangan malam esok kita berjemaah maghrib di surau. Kita ada qasidah, buat qasidah Maulidur Rasul, Maulid Diyaul Lami' oleh kumpulan Syamsul Haq daripada Tamaria ya. Tamaria. Kemudian tausiah daripada saya akan bagi tausiah mengenai penzuhiran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita esok penzuhiran Nur Muhammad. Kemudian baru kita sembahyang, makan, dan kita ada ijazah Satariyah pada siapa-siapa yang nak ambil amalan Satariyah bawa tasbih masing-masing. Kena ada tasbih. Ya, siapa-siapa yang nak ambil lah, saya tak paksa yang ni. Ini siapa yang nak ambil amalan tariqat Satariyah. Bawa tasbih masing-masing. Insya-Allah setakat tu yang dapat saya sampaikan, yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri saya mohon maafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka 'ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa taubatas sadiqin wa syukras sabirin. Wa nas'aluka bin nuri wajhika alladhi mala'aka arsyin an tazra'a fi qulubina ma'rifatak hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.